kepada hambanya, dipersilakan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Saudara terkasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera. 前2个星期我站在这儿讲正道的时候， 2 minggu yang lalu saya di sini berkorban untuk kita semua. 好，那我记得呢，地方呢很多石头，情况呢很乱。 Pada saat itu gereja kita dalam keadaan renovasi dan sedikit agak kacau. 但是呢，过2个星期我们可以看到如此美丽的讲台。 Dan kita melihat 2 minggu kemudian terjadilah perubahan begitu besar. 我记得前2个星期我讲有关是改革和复兴的主题。 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang tema bagaimana reformasi dan kebangkitan rohani. 我不知道我们听到之后，我们生命有没有改变？ Setelah mendengar firman Tuhan, apakah kita telah mengalami pembaharuan di dalam hidup kita? 我相信一定有。 Saya percaya kita bisa mengalaminya. 希望我们心已经破碎、已经很乱的心，可以成为美丽的圣殿荣耀主的讲台。 Sekalipun juga tubuh kita dalam bait suci kita telah terjadi kekacauan, namun kita bisa menyerahkan kepada Tuhan untuk menjadi satu bait suci yang indah. 来，我们今天要一起分享一个很大的主题，那就是数码化的挑战。 Hari ini juga kita membaca satu tema yang cukup penting, yaitu kita di pada zaman tantangan era digitalisasi. 来，我们一起打开圣经，在罗马书6章11到19节。 Kita akan membuka bagian firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 6 ayat 10 sampai 18. 罗马书6章，我会为大家读10节到18节。Kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu telah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah, sebagaimana orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah yang kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat? Tidak, sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 这是主的话语。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 来，我们一起低头祷告。 Kita masuk di dalam doa. 主啊，我们已经预备聆听你的话语， Tuhan, kami mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. 求你向我们每个人说话。 Tolonglah berbicara kepada setiap kami. 接着你软弱的仆人， Pakailah kedua hamba-Mu yang lemah ini, 好使我们能够忠心你的福音。 sehingga kami dengan setia menyampaikan kebenaran 我 firman-Mu. 们这样祈求祷告，奉耶稣基督得胜的名求， Dan kami memohon di dalam nama yang penuh berkemenangan Kristus Yesus. 阿门。 Amin. 中国历史上呢，有一个善于辩论的哲学家，叫做庄子。 Di dalam sejarah Tiongkok ada seorang ahli yang berdebat yang bernama Zhuangzi. 有一次呢，他跟他的朋友，也是哲学家，一起呢在河边散步。 Dan dia bersama dengan temannya yang bernama Hui Zhi, yaitu seorang ahli filsafat juga. Mereka berjalan-jalan di samping sungai. 他们散步到了河边呢，他看到鱼正在游来游去。 Ketika mereka berjalan di samping sungai, mereka melihat ikan berenang ke sana kemari. 庄子说：“哇，风景很美啊！ Dan mereka melihat satu pemandangan begitu indah. 哇，看鱼很自由啊！ Mereka lihat ikan berenang dengan begitu bebasnya. 我看鱼实在很快乐。 Oh, saya melihat ikan begitu senangnya.
然后惠子跟他说：“哎，请问庄子，你不是鱼，你怎么知道鱼快乐呢？” Maka Hui Zhi pun bertanya kepada Zhuangzi, kenapa engkau bisa tahu ikan itu dengan senang berenang ke sana kemari? 你不是鱼，你怎么知道？ Engkau bukan ikan, kenapa engkau bisa tahu? 然后庄子回答他 Maka Zhuangzi menjawab, 是，我不是鱼， betul saya bukan ikan, 你也不是我， engkau juga bukan saya. 你怎么知道我可以知道鱼快乐呢？ Bagaimana engkau tahu apa yang saya tahu bahwa ikan itu senang berenang di dalam air? 庄子所说的一句话呢，是有很深的逻辑。 Maka jawaban daripada Zhuangzi ini menjawabkan satu logika yang sangat dalam. 我想的， Yaitu apa yang saya pikirkan, 当然大家肯定不知道，对吧？ tentu saja tidak bisa diselami oleh orang lain. 我现在讲大家想什么，我当然不知道。 Sekarang apa yang saya pikirkan dan apa yang dipikirkan orang lain tentu saya tidak dapat mengetahuinya. 我不是你，你不是我。 Saya bukan Anda dan Anda bukan saya. 可是，在数码化的时代，这个完全都不一样了。 Tapi di dalam zaman era digital ini maka segala sesuatunya bisa berubah. 以前我们说不可能了解人家的想法， Dulu kita sulit mengetahui dan menyelami seseorang. 但是在这个数码化的时代，我可以了解大家的想法。 Tapi di dalam dunia era digital ini kita bisa memahami pemikiran seseorang. 虽然不是100%可以透彻， Walaupun bukan 100% bisa tahu siapa orang itu. 但是在这个数码化时代，有一个叫做 Big Data 的现实。 Tapi di dalam era digital ini ada satu istilah menggunakan kata big data. 什么叫 Big Data 呢？ Apa itu big data? 那平时我们在网络上，我们点赞什么，我们平时找什么，我们跟什么人拍照，全部被收起来。 Pada saat kita browsing di dunia internet, maka kita akan mengambil bagian apa website apa yang kita buka dan kita sering mengambil gambar apa, itu akan tercatat dalam sejarah browsing itu. 所以它全部被收、被整理出来。 Dan browsing itu akan didata dan dianalisa seluruh datanya itu. 比如说，我喜欢找有关运动的信息， Umpamanya saya senang mencari hal-hal mengenai sport dunia olahraga. 然后呢，我看我的手机，哎，我是没有按，但是好像有关运动的信息全部都出来。 Lalu di handphone kita akan muncul banyak berita mengenai dunia olahraga. Padahal kita tidak pernah mencarinya. 然后他会跟你说：“哎呀，你的运动服已经很旧了，要不要换一个新的？” Bahkan disarankan baju olahraga Anda setelah tua boleh diganti dengan yang baru. 哎，他怎么知道我的运动衣服呢？已经破烂了呀。 Bagaimana handphone ini bisa tahu bahwa pakaian olahraga saya sudah lama? 比如说，我喜欢有关找衣服的这个最新的时尚， Dan juga kalau kita suka di dalam dunia fashion, 然后我们找一找。 kita sedang mencari-cari mengenai gambar dunia fashion. 我没有动手机，突然手机出来，你要不要这样的衣服呀？ Pada saat kita tidak mencari, pada saat kita buka handphone akan keluar baju-baju yang padahal kita belum membukanya. 哇，好像你粉红色比较合适啊！ Oh, sepertinya ada warna jingga ini cocok dengan Anda. 哎呀，我都没有选呢，咦，怎么他可以知道我的心？ Oh, saya belum pilih kenapa handphone ini bisa tahu ya. 所以呢，有一本书叫做《所有人说谎》。 Maka ada satu buku yang mengatakan semua orang berbohong. 如果以前我们想知道一个人的品格，我们是你说什么，你想什么，你做什么，我可以评价你。 Dulu kita ingin mengetahui seseorang, maka kita tergantung apa yang dia katakan, apa yang dia nilai, maka itu sudah menyatakan diri dia. 但是数码化的时代呢，再加上了一个标准， Tapi di dalam dunia era digital maka ada ditambahkan satu lagi. 你平时喜欢找什么，你的爱好、你的倾向，这个代表是你。 Apa yang engkau cari dalam dunia browsing itu, itulah menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. 然后我们看到我们手机的历史， Dan ketika melihat sejarah browsing di handphone kita, 这个是代表一个人的想法。 ini mewakili pemikiran seseorang. 数码化的时代可能了解我们比我们还了解自己呢。 Dunia digital bisa memahami diri kita lebih daripada kita memahami diri kita sendiri. 我们就是活在这个世界。 Demikianlah kita sekarang hidup di zaman era 这个 digital big ini. data 也是常常使用在政治上。 Dan juga big data ini sering digunakan di dalam dunia perpolitikan. 比如说，我不认识一个人，一个人叫 A， Sepertinya saya tidak mengenal seseorang yang mungkin bernama A. 但是我知道哦，他喜欢打羽毛球，他每个星期四打羽毛球。 Tapi saya tahu si A ini suka main bulu tangkis dan setiap hari Kamis dia main bulu tangkis. 他不认识我，但是我有他的资料， Dia tidak kenal saya, tapi saya punya data mengenai seseorang ini. 我就找他。 Dan akan saya mencari dia. 我看了，我
这个羽毛球是很好玩。 Saya mungkin berbicara dengan dia mengenai hal-hal mengenai dunia badminton. 他一定说，哎，你也打羽毛球啊？ Maka orang dia akan bertanya, kenapa kamu juga suka ya di badminton ini? 我打算星期四打羽毛球， Oh, saya seminggu juga berapa kali saya main badminton. 然后我打算星期四打， Oh, saya berencana juga pada hari Kamis nanti saya akan main badminton. 你也星期四打呀？ Oh, juga kamu hari Kamis juga main badminton? 可以合起来。 Oh, mereka akan bertemu dengan sangat senang. 所以呢，这本书也提到，如果我们掌控了这个资料，我们可以掌控世界。 Maka dikatakan siapa yang menguasai big data ini, maka dia bisa menggerakkan dunia ini. 比如说，我知道我的国家呢是喜欢这个同性恋， Seperti kita tahu bahwa satu negara mungkin dia sedang mengarah kepada LGBT. 如果我不选择同性恋，是我不会被选成为总统。 Maka kalau saya tidak mendukung LGBT, kemungkinan saya tidak dipilih menjadi presiden. 所以我看，哎，网络上大家都是支持同性恋，那好吧，我就支持同性恋吧。 Maka ketika dalam dunia perpolitikan, maka saya pun akan memakai isu LGBT ini supaya saya dipilih menjadi presiden. 数码化的时代实在带来很大的突破， Memang dunia digital telah membawa sekali banyak terobosan, 带来很大的好处。 membawa juga banyak manfaat. 比如说，我现在正道， Seperti saya sekarang sedang berkhotbah. 可能有美国的朋友在看， Mungkin ada rekan atau teman saya yang di Amerika sedang menyaksikan. 可能有的朋友在中国在看。 Mungkin juga ada teman saya di Tiongkok sedang menyaksikan. 这个国际上的这个可以打开了所有的边界。 Sehingga dunia ini tidak lagi dibatasi oleh perbatasan. 所以 Elon Musk 曾经讲了，在这个时代不是没有什么不能，只有是我们要不要吧。 Sehingga Elon Musk mengatakan bahwa tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan, tapi apa yang engkau mau pasti akan bisa terlaksana. 我现在没有成本开店， Sekarang saya tidak punya modal untuk buka usaha. 现在很多人呢是没有店，但是还可以做生意啊，在网络上。 Sekarang orang tidak perlu modal untuk buka usaha di dunia maya, di dunia internet. 哎，我要成为明星，但是我没有关系，然后也没有机会。 Saya tidak ada modal untuk menjadi seorang penyanyi. 但是如果我声音好啊，我可以自己唱、自己录、自己上传，说不定我惊天出名。 Tapi kalau saya punya suara yang baik, saya bisa merekam suara saya dan bisa menguploadnya dalam dunia internet dan bisa menjadi penyanyi. 所以这个时代是忘记了过程的时代。 Sehingga itu adalah melalui bisa memutuskan beberapa rantai yang bisa membatasi kita. 我们今天作为基督徒，我们怎么看到这个数码化的挑战？ Dan bagaimana sekarang di zaman sekarang orang Kristen melihat daripada era digitalisasi ini? 当然，数码化时代带来很多的好处， Tentu saja era digital membawa banyak manfaat 但 bagi 是我 kita. 们也注意它的挑战。 Tapi kita juga harus melihat ada beberapa tantangan yang harus kita perhatikan. 我今天只会讲到3大挑战。 Di sini saya akan berbicara hanya 3 masalah pokok tantangan dihadapi dalam dunia era digitalisasi. 在这个数码化的时代，有3大挑战。第一，那是打开我们犯罪的这个大门的可能性。 Tantangan pertama yaitu memudahkan seseorang untuk melakukan dosa. 如果我们以前要犯罪到一个地方， Dulu zaman orang mau melakukan dosa, mau ke satu tempat, 然后呢，这个地方会说：“哎，不好意思，你不到18岁，你不能进。 maka dikatakan ini belum 18 tahun, Anda tidak boleh masuk. 我想犯罪，但是因为人家看我，哎，我就绕一下，就不想进去那个地方。 Oleh karena mau melakukan dosanya tapi dilihat orang lain, maka mungkin dia harus berputar-putar lebih dahulu. 但是现在不管小孩儿、老人、年轻人，全部呢可以在房间犯罪。 Tapi sekarang baik anak-anak sampai ke dewasa pun mereka dapat melakukan dosa di kamar melalui gadget. 我们可以赌博， Mereka dapat berjudi, 他们可以骗人， mereka bisa membohongi seseorang. 他们也可以犯奸淫， Mereka juga bisa melakukan dosa seks. 全部很舒服，没人看，在房间 Semua bisa dilakukan hanya di dalam kamar. 很方便。 Sangat memudahkan. 好，第二呢，我们看到数码化时代呢有破坏人性的力量。 Dan juga digitalisasi ini juga bisa merusak daripada manusia. 前几个星期有几位老师来找我， Beberapa minggu lalu ada beberapa guru sekolah minggu datang mencari 不是 saya. 老师，学校的老师， Guru di sekolah. 他找我能不能我们一起谈这个有关网络和科技的发展。 Dia ingin berbicara mengenai topik bagaimana mengatasi dunia internet pada saat sekarang ini. 好，我说来我家，我们一起讨论。 Maka saya pun mempersilahkan mereka untuk datang ke rumah saya. 然后我们谈，他跟我分享， Dan ketika kami sedang berbicara, mereka pun men-sharingkan beberapa hal. 他说在詹贝啊， Mereka mengatakan di kota Jambi ini, 在疫情当中， di dalam suasana pandemi sekarang ini, 有孩子呢被带
带进这个精神病院呢、 Ada anak yang dibawa ke rumah sakit jiwa. 为什么？因为他一直玩手机，突然他的脑筋是发生问题。 Kenapa? Karena anak ini telah kecanduan bermain gadget dan game online sehingga terjadilah masalah di dalam otaknya. 这个才是我们周围的范围。我不知道，可能全印尼会怎么样的糟糕。 Ini baru saja di kota provinsi Jambi, apalagi di seluruh Indonesia. 就是过度玩手机、电脑，可以进入这个精神发生问题。 Jika mereka telah terlalu banyak bermain di sana di dalam dunia internet game online ini membawa mereka masalah kejiwaan. 它不单单是想起我们的精神，也是影响到我们的身体。 Bukan hanya masalah kejiwaan juga bahkan kepada fisik mereka. 同时，我们的领命属灵生命。 Bahkan secara pertumbuhan kerohanian seseorang juga dipengaruhi. 我们请问，如果现在大家拿手机出来， Saya ingin bertanya jika kalau kita semua mengeluarkan handphone atau gadget kita, 我们摔，我们要不要？ apakah kita bersedia membantingnya ke tanah? 哎呀，当然不要啦！ Tentu semua tidak akan bersedia. 为什么我们不要？ Kenapa kita tidak mau? 我们要好好想想这个问题。 Kita memberikan satu hal penting ini. 简单，我们爱它嘛。 Sederhana karena kita sangat suka handphone ini. 我们爱怎么能乱扔呢？ Bagaimana kita suka lalu kita membanting handphone ini? 我爱的东西我扔，心疼，心很疼。 Kalau kita suka, kalau kita banting maka hati ini akan terasa sangat sakit. 那如果我们手机今天不见了， Hari ini jikalau handphone kita yang hilang, 肯定我们是很难过的。 maka itulah yang paling menyusahkan hati. 有一本书记载， Ada satu buku yang mencatat, 为什么我们手机不见，我们就很生气？ mengapa ketika seseorang kehilangan handphonenya dia begitu marah. 因为这个不单单是一个死的东西了， Sebenarnya ini bukan lagi satu benda yang mati. 因为我们已经把我们的精神思想全部投入在里面。 Karena perhatian kita dan pemikiran kita telah masuk di dalam handphone ini. 所以呢，手机是我们的一部分， Sehingga handphone ini telah menjadi bagian daripada kehidupan seseorang. 我们的工作在里面， Pekerjaan kita di dalamnya. 很多资料在里面， Banyak data kita pun di dalamnya. 很多娱乐在里面。 Banyak juga teman kita di dalamnya. 所以手机不见， Sehingga ketika handphone ini hilang, 我另一半就不见了。 seperti ada satu bagian daripada hidup kita yang hilang. 但是我要请问， Dan saya bertanya pada kita semua, 如果今天我叫大家来放下你的侍奉，大家有什么样的反应？ ayo kita lepaskan pelayanan kita. 我们的反应是什么？ Apa reaksi kita? 早说嘛！ Oh, cepatlah kamu katakan. 哎呀，我已经早有人问我这个问题了， Oh, ada yang sudah mau tanya, saya mau lepasin pelayanan ini. 能还给你可以吗？ Oh, kalau gitu pelayanan saya kasih kamu aja ya. 如果我们现在失去了侍奉，我们 Kalau- 难过吗？ Kalau kita sekarang kehilangan pelayanan, apakah kita merasa susah? 答案只有两个。 Jawabannya hanya ada dua. 第一，可能我们不太爱他， Kemungkinan pertama karena kita tidak terlalu suka akan pelayanan. 我们不太爱。 Kita tidak lagi mengasihi, mencintai pelayanan ini. 第二呢， Yang kedua, 我们不够投入，把我们里面放在侍奉里面。 kita tidak memasukkan seluruh bagian hidup kita untuk dalam pelayanan ini. 所以有或者没有是没问题啊， Sehingga ada pelayanan, tidak ada pelayanan tidak lagi menjadi masalah. 但是手机没有是不可以的， Tapi kalau handphone nggak ada tuh nggak bisa. 这是我们所经历的一个很大的问题。 Inilah manusia yang menghadapi masalah yang sangat besar. 第三呢，我们也经历了一个真理的模糊不清的时代。 Dan tantangan ketiga ini, era digitalisasi mengaburkan akan nilai-nilai kebenaran yang sejati. 因为太多资料了， Karena begitu banyak data yang masuk. 我看这个资料说，天天喝咖啡可以导致心脏病， Informasi yang pertama mengatakan banyak minum kopi bisa membuat sakit jantung. 但是另一个资料说，哎，你要喝咖啡，不喝咖啡会心脏病。 Yang satu lagi mengatakan engkau harus minum kopi. Kalau nggak minum kopi bisa terjadi serangan jantung. Justru terbalik informasinya. 另一个又说，这个喝咖啡跟心脏病没有什么关系，但是跟肝梗有关系。 Juga ada yang bilang mengatakan minum kopi tidak ada sangkut pautnya dengan serangan jantung, tapi kepada kanker. 肝冬梗 Itu kantong kering. 就是天天喝咖啡啊，如果这咖啡比较贵的，当然是没钱了啊。 Kalau kita terus minum kopi di kafe, maka kantong kita yang jadi kering. 所以这个说 A， 这个说 B， 这个说 C， 我到底要相信什么呢？ Sehingga informasi A, B, C harus kita terima yang mana? 现在呢，
时代呢，也是使用电影来这个洗我们的脑。 Sehingga sekarang ini dengan digitalisasi telah mencuci otak kita. 很多电影啊，现在呢是进入了这个有关同性恋的一个味道。 Bahkan melalui dunia informasi film itu telah memasukkan unsur LGBT. 最近呢，有新的卡通片。 Sehingga ada film kartun yang baru. 以前超人我们知道他是很壮的、很男性的。 Dulu ada tokoh superhero yang begitu jantan. 现在呢，有卡通片说这个超人的孩子是同性恋。 Dan sekarang ada informasi mengatakan tokoh hero yang jantan ini anaknya itu LGBT. 所以说，孩子啊，从小都是看这个超人啊，都是这个亲来亲去都是同性的。 Sehingga anak kecil ini lihat dari kartun film LGBT dari mereka usia kecil. 想一想，如果我们的孩子看这样的电影， Bayangkan jikalau anak kita yang melihat film-film kartun yang seperti ini. 从小看到有关同性恋杀人的电影， Dan juga melihat film-film penuh dengan kekerasan pembunuhan. 然后他们笑，哈哈哈，很搞笑。 Dan mereka ketawa-tawa melihat film itu. 这个是洗脑的方法。 Ini adalah proses mencuci pikiran seseorang. 所以当父母说这个不对的时候， Sehingga ketika orang tua mengatakan ini tidak baik. 哎呀，妈咪、daddy，你没有看， Oh, papa mama engkau tidak melihat. 这个好看。 Ini film yang bagus. 哎呀，你已经过时了。 Engkau sudah ketinggalan zaman. 现在所有人都这样， Semua orang sekarang begitu. 我不一样才怪呢。 Kalau saya sendiri yang berbeda, maka itu jadi masalah. 甚至呢，现在呢，人想代替真理成为神。 Bahkan sekarang manusia mencoba menggantikan kebenaran menjadi Tuhan. 有一位哲学家说，科技就是神，神就是科技。 Maka ada seorang ahli filsafat mengatakan sekarang teknologi adalah Tuhan dan Tuhan adalah teknologi. 现在在美国呢，现在有这样的一个研究， Sehingga ada penelitian di Amerika, 我们的意识怎么样装在 USB 里面， apa yang menjadi pemikiran seseorang itu bisa dimasukkan dalam USB. 然后可以放在这个小娃娃或者放在机器人， Sehingga pemikirannya bisa masuk di dalam satu boneka atau di dalam mesin. 所以我们可以永远的活。 Sehingga pemikiran kita akan hidup selamanya. 所以我可以老，我可以老。 Saya boleh menjadi tua. 然后呢，这个我放 USB， 我就把所有的思想就装进这个 USB， Sehingga saya bisa mentransfer seluruh pemikiran saya ke dalam USB ini 放在电脑， di dalam komputer. 我就可以活下去了。 Dan saya terus bisa hidup terus. 人开始想怎么样做这个事情完成。 Dan mereka terus memikirkan bagaimana caranya untuk menjadikannya menjadi nyata. 在美国现在有大概100个尸体已经被冷冻， Sekarang di Amerika ada sekitar 100 jenazah yang diawetkan. 为什么？因为他们等科技好了，科技进步了，把这个400出名的尸体复活。 Karena mereka sedang menunggu perkembangan teknologi sampai para taraf bisa membangkitkan manusia untuk hidup kembali. 其中一个很出名的 baseball player 叫做 Ted Williams， Ada seorang bernama Ted Williams. 也是现在被冰冻， Dia juga sekarang di jenazahnya dibekukan. 然后等可以重新复活起来。 Sehingga dia kemungkinan satu hari akan dibangkitkan. 这个是我们进入活的时代里面， Inilah hidup kita pada zaman era digitalisasi sekarang ini. 挑战会越来越多， Sehingga tantangan pun akan semakin banyak. 但是基督徒永远不能改变。 Tapi kita sebagai murid-murid Kristus tidak akan pernah berubah. 圣经没有专门提到科技，我们要承认， Memang firman Tuhan tidak secara spesifik mengatakan tentang teknologi ini. 但是我们可以采取它的原则。 Tapi kita bisa mengambil esensinya. 我们会从罗马书6章一起学习， Kita melihat daripada Roma pasal 6 ini kita akan belajar banyak di dalamnya. 怎么样在这个充满世界和挑战里面，我们可以成为符合神心意的门徒。 Bagaimana dalam dunia penuh tantangan ini kita bisa menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 注意呢，在这个数码化时代，我们要靠耶稣基督胜过罪恶。 Di dalam dunia era digitalisasi ini hanya kita mengandalkan Tuhan Yesuslah kita bisa mengatasi akan godaan untuk dosa ini. 当我说这个数码化的挑战，我们常常说这个环境造成我们犯罪。 Sering kita mengatakan bahwa lingkungan itulah yang membuat saya untuk berdosa. 哎呀，很多问题我是责怪环境， Sehingga ketika terjadi masalah kita hanya menyalahkan lingkungan yang ada. 但是真的这个时代的问题，或者我们有
更大的问题，就是我们内在的问题。 Tapi sebenarnya dunia era digitalisasi itu sedang menunjukkan ada suatu masalah yang lebih besar di dalamnya. 我们说，因为手机，我们就在这个桌子上没有聊天，大家都是玩自己的电脑，都是因为手机。 Sekarang pada seorang duduk di meja bersama-sama, tapi mereka masing-masing main gadgetnya sendiri. 这个是手机的问题，或者我们关系上的问题。 Ini masalah di gadget atau hubungan relasi sebenarnya yang sedang rusak. 这个是数码化的问题，或者我们星空的问题。 Ini masalah digitalisasi atau masalah di dalam diri seseorang. kekosongan dalam hati。 Ada kekosongan di dalam seseorang. 然后呢，刚好有数码化，我就用这个数码化来填补我的心中的空虚。 Sehingga ketika dalam era digitalisasi kita mencoba menggunakannya untuk menutupi kekosongan itu. 还没有数码化，我们人与人之间的关系是照样破裂。 Kita sebelum ada dunia era digitalisasi bahwa manusia sebenarnya hidup di dalam dosa. 有年轻人跟我分享， Ada seorang muda yang men-sharingkan kepada saya. 为什么我天天玩手机，天天玩电脑？ Kenapa saya setiap hari suka main di komputer, main game online? 我见到我父亲，他会骂我。 Ketika saya bertemu dengan orang tua saya, mereka selalu memarahi saya. 我说 A， Saya mengatakan A, 他立刻说 B C D E F G。 maka orang tua mengatakan B, C, D. 哎呀，算了吧，我玩电脑吧。 Akhirnya sering ribut-ribut, akhirnya saya lebih suka main di laptop atau di komputer ini. 玩电脑太好了，人家赞扬我。 Oh, saya main di dunia komputer ini begitu enak, banyak sekali orang yang memuji saya. 哇，很多人要跟我分享。 Banyak orang yang menyukai saya. 然后呢，如果我有什么弱点，他们朋友说没问题，没问题，我们会帮你。 Jika ada masalah, banyak teman-teman yang bersedia menolong. 然后他发现，哎呀，怎么样，在现实生命都是很难，但是哎，在网络时代，这好像什么都很容易 Ketika 啊。 dalam dunia kenyataan mengalami banyak kesulitan, justru di dalam dunia maya mereka mendapatkan banyak kemudahan. 所以问题是环境或者关系上的问题，或者更大的问题就是我们罪和弱点。 Masalahnya apakah masalah di lingkungan itu atau masalah di dalam diri seseorang itu yang dimana ada natur dosa di dalamnya? 两个都对。 Kedua-duanya ada. 但是使徒保罗要我们清楚，人最大的问题是罪。 Tapi Rasul Paulus mau kita dengan jelas mengetahui bahwa masalah terbesar daripada manusia adalah dosa. 罗马书强调了，所有人已经犯罪，缺少了神的荣耀，缺乏了神的荣耀。 Manusia telah kehilangan kemuliaan daripada Tuhan karena manusia telah jatuh di dalam dosa. 经文说你是罪人， Karena firman Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah manusia berdosa. 这个罪使用是 hamartia。 Maka perkataan dosa menggunakan kata hamartia. 什么叫 hamartia 呢？ Apa itu hamartia? 比如说我们拿箭，我要射，本来是要打中中间，就是我射到旁边，这个叫做罪 hamartia。 Hamartia itu ketika seseorang mengambil panah dan dia menembak target, tapi targetnya itu meleset. 所以罪不是有人跟你说话， Jadi artinya ketika ada orang berbicara pada 不 kita, 是罪不是当人家跟你说话， oh dosa bukan ketika orang berbicara kepada kita. 或者什么有黑暗的力量来控制你， Atau ada kuasa gelap yang mencoba menguasai engkau. 不是这个不是罪， Ini bukan dosa. 罪是 hamartia。 Dosa itu adalah hamartia. 意思是神要做你做 A， 你做 B， Yaitu Tuhan mau engkau lakukan A, tapi engkau melakukan B. 你射箭射不中， Sehingga apa yang ditargetkan itu meleset. 而且这个罪使用是女性的这个用词。 Sehingga kata hamartia ini memakai bentuk kata feminim. 为什么用女性的用 Mengapa 法呢？ digunakan kata feminim ini? 因为罪是很吸引我们， Karena dosa itu begitu menarik seseorang. 很诱惑我们， Dia begitu menggoda seseorang. 很好玩。 Sangat indah. 如果我要打中中间，太难了， Kalau saya ingin mentargetkan di tengah-tengah itu kayaknya agak susah. 我必须很专心打中中间 Saya harus fokus pada target ini. 啊，很难。 Ini sangat susah. 那我就乱射吧， Kalau gitu saya sembarang nembak aja. 很开心。 Dengan senang hati. 所以罪一直都是诱惑我们，诱惑我们。 Karena dosa itu terus menggoda seseorang. 所以如果我们罪没有处理好， Sehingga kita tidak mengatasi masalah dosa ini. 所以我们永远不能处理其他的事情。 Maka kita tidak bisa mengatasi hal apapun di dunia ini. 为什么我们很难控制这个手机？ Mengapa kita sulit mengontrol akan gadget kita ini? 因为呢，它成为在我们生命里最大的。 Karena dia mengambil porsi yang begitu besar dalam hidup seseorang. 所以，而且我里面的
也是喜欢。 Dan di dalam diri kita juga menyukainya. 所以我们必须求基督呢，不是我在我里面，而是基督在我里面。 Kalau itu bukan kita minta apa dalam diri ke kita, tapi kita minta Kristus yang menolong kita. 今天如果我们有什么样的捆绑， Jikalau hari ini kita diikat oleh apapun, 上瘾、手机啊等等很多罪， mungkin kita terkecanduan akan gadget ini dan juga dosa-dosa yang lain. 奉基督的名 Dalam nama Kristus Yesus, 回到基督吧，解开 kembali 吧。 kepada Kristus dan engkau dilepaskan. 我们今天要真正回到基督。 Hari ini kita sungguh-sungguh berbalik kepada Kristus. 我们可能想，罗马教会的，他没有数码化的时代，当然他们的挑战比较简单。 Kita beralasan mungkin pada zaman Roma itu pada saat itu godaan tidak begitu besar seperti zaman digitalisasi sekarang ini. 如果保罗啊，使徒保罗在这个数码化时代，他可能不是成为使徒了， Mungkin saja Paulus pada zaman era digitalisasi sekarang ini bukan lagi menjadi rasul. 他可能会天天玩手机、玩电脑。 Bisa saja setiap hari dia main di komputer. 我们可能会这样的想法，有这样的想法。 Mungkin kita bisa beralibi pemikiran seperti 以 itu. 前很简单，现在更加难。 Dulu begitu sederhana, sekarang jauh lebih rumit. 虽然圣经的世界没有数码化时代， Walaupun dalam Alkitab belum pada zaman era digitalisasi. 但是他们所面对的问题跟我们一样，可是包装不一样罢了。 Yang dihadapi sebenarnya esensinya sama, hanya konteksnya saja yang berbeda. 在罗马时代，罗马被称为3个名称： Sehingga itu kota Roma pada saat itu ada 3 sebutan bagi kota itu. 永恒之城、世界中心和世界的边界。 Kota dunia dan juga pusat dunia dan juga ujung dunia. 这个是当我们说到罗马，当时的罗马。 Itulah julukan Roma pada saat itu. 所以当时的罗马人，他们喜欢娱乐， Sehingga orang Roma pada saat itu sangat suka hiburan. 他们的娱乐不是简单的娱乐， Hiburan mereka bukan hiburan yang biasa-biasa, 而是已经很重口味的一个娱乐了。 tapi hiburan yang bahkan ekstrim. 因为他们太有钱了，没事干了， Karena mereka terlalu banyak uang sehingga mereka banyak sekali waktu yang luang. 来叫一个人 Mereka bisa memanggil seseorang, 跟狮子对打。 mereka bertempur dengan singa. 哎，你们打架吵架呀！ Kemudian mereka bisa diadu di dalam gladiator itu. 然后他们一边吃一边看。 Dan mereka sambil makan, mereka melihat hiburan yang demikian. 如果现在我们看 YouTube 看手机啊， Seperti sekarang kita melihat handphone. 哇，好玩好玩。 Oh, ini sangat menarik. 在罗马时代看人跟狮子对打， Pada zaman Roma itu tuh manusia diadu langsung dengan singa. 然后呢，这个先进的时代里面所有思想都有。 Di dalam waktu itu waktu itu juga pemikiran sangat pluralistik. 从最不合理到最合理都有。 Dari pemikiran masuk akal sampai pemikiran yang sangat tidak masuk akal. 而且呢，当时成为基督徒不容易。 Sehingga menjadi orang Kristen pada masa itu juga sangat tidak mudah. 历史学家记载，如果你是被发现基督徒， Di dalam ahli sejarah mencatat bahwa pada saat itu jika engkau ketahuan sebagai orang Kristen, 你被抓， engkau akan ditangkap, 然后被钉十字架， disalib, 他会杀你， akan dibunuh. 然后你会绑在这个马里面骏马啊，然后呢叫你这样叫这个马走，让你死。 Sehingga ditarik oleh kuda. 甚至罗马人喜欢吃烧烤， Pada saat itu orang Roma begitu suka barbecue. 他喜欢在这个公园里吃烧烤。 Mereka suka di taman makan barbecue. 到了晚上就是没有灯， Dan di malam tuh nggak ada lampu. 所以怎么办？他们用什么灯啊？ Maka pakai lampu apa? 基督徒， Mereka mengambil orang Kristen, 来，基督徒过来， tangkap orang Kristen, 放在上面，火它，烧它，让我们可以继续吃饭。 digantung di atas dan dihidupkan menjadi seperti obor api yang sehingga mereka bisa makan di situ. 所以这个是我们成为基督徒当时在罗马时代 Itulah tantangan orang Kristen pada waktu zaman Roma. 容易吗？ Apakah mudah? 不容易。 Tentu tidak mudah. 但是面对这个很大的挑战，保罗叫他提醒耶稣基督的救恩救赎。 Dalam tantangan sebesar itu, terus Paulus terus mendorong jemaatnya agar mereka tetap bersandar pada Kristus. 因为救赎，基督救赎的大能，才使我们有力量应对这个世界很大的潮流和挑战。 Karena kuasa kebangkitan dari Kristuslah yang bisa membebaskan manusia daripada segala dosa. 不单单回到基督， Bukan hanya kembali kepada Kristus. 我们作为人也有智慧啊。
Kita manusia ada tentu aja akal budi. 我们人呢不缺少聪明， Kita manusia tidak kekurangan kepinteran, 但是缺少智慧。 tapi kita kekurangan hikmat. 我们人跟动物不一样， Kita beda dengan binatang. 如果人可以想比较抽象的问题， Mereka manusia bisa memikirkan apa yang menjadi bagian dalam apa yang difikirkan, lebih abstrak ya。 menjadi sesuatu yang abstrak. 比如说我拿苹果， Seperti apel. 我拿苹果， Saya mengambil buah apel, 我丢到一个人的石头，这个头脑， ketika saya melemparkan kepada seseorang dan kena kepalanya, 人可以想， maka orang itu akan berpikir, 为什么我扔东西呢？东西可以扔到我的头，而不是上去呢？ kenapa ketika barang ini dilemparkan dan bisa mengenai seseorang dan dia jatuh ke bawah? 哎，我看，哎，太阳、月亮、星星怎么没有倒下来呀？ Saya melihat kenapa matahari tidak pernah jatuh ke bawah. 出现了叫做 gravitation theory。 Sehingga mereka mengambil satu gravitasi, ilmu gravitasi. 比如说，我看到太阳， Dan juga umpama ketika melihat matahari. 哎，我看到怎么太阳一直都是明亮呢？ Matahari terus bersinar, nggak pernah padam. 但是我要煮饭，煮一下就没有火了。 Ketika saya masak, api ini tiba-tiba bisa habis sendiri. 哎，我的灯也可以没有火了。 Dan api di rumah pun bisa mati. 但是如果太阳啊，为什么一直都是永远的？哎，怎么一直都是火起来？ Terus matahari kenapa dia nggak pernah padam? 为什么？为什么？为什 Kenapa 么？ dan kenapa? 出现叫做 nuclear Sehingga theory。 muncullah teknologi nuklir. 所以我们看到只有人才能这样做。 Itulah manusia diberikan kepintaran untuk mengolah apa yang ada. 如果猴子你丢给他苹果， Kalau kera, kalau kita lemparkan apel, 他会生气。 dia bisa marah. 没有这个叫做 gravitation theory。 Dia tidak akan pernah kepikir apa namanya ilmu gravitasi. 他天天看月亮、太阳，他只是嗷嗷， Dia hanya lihat matahari setiap hari dan tetap begitu-begitu aja. 没有产生了任何的科技。 Tidak ada reaksi apapun dan teknologi apapun. 可是神赐给他恩典，可以思考，可以创造。 Tapi manusia diberikan kemampuan daya nalar untuk berpikir sehingga timbullah teknologi yang ada sekarang ini. 问题不是科技，而是你用来做什么。 Jadi masalahnya bukan pada teknologi, tapi apa tujuan engkau memakai teknologi ini? 圣经记载了这个巴别塔， Engkau tahu bahwa kita zaman menara Babel, 人是用他的聪明，为了要代替神。 manusia menggunakan kepintarannya untuk menggantikan Tuhan. 但是圣经也记载有挪亚方舟，他们创造很大的舟，为了救赎人。 Tapi juga di zaman Nuh dibangun sebuah kapal yang begitu besar, tapi tujuannya untuk menyelamatkan manusia. 经文告诉我们，问题不是手和我们的脚、我们的身体，问题不是在这里。 Dan firman Tuhan mengatakan bahwa masalahnya bukan pada alat-alat bagian tubuh ini. 但是你用你的身体为了什么？ Tapi bagaimana tujuan engkau memakai alat-alat bagian tubuhmu ini? 我们可以用手来赞扬人， Kita bisa menggunakan tangan kita untuk memuji seseorang. 或者打人， Atau bisa untuk memukul seseorang. 这个成为武器呀、 Ini ada sesuatu yang berbeda. 经文告诉我们，你不要用犯罪的武器，而是为了真理的武器。 Janganlah gunakan bagian tubuhmu untuk berdosa, tapi pakailah tubuhmu untuk sebagai senjata kebenaran. 教会历史有一位教父， Di dalam gereja ada seorang bapak gereja, 他犯罪的地方，他要剪掉，他要剪掉。 dia merasa perlu memotong bagian tubuhnya ini yang berdosa ini. 比如说我的手犯罪了，哎呀，我要剪掉。 Seperti dia umpamanya tangan saya bisa berdosa, maka dia akan memotong bagian tangannya ini. 所以呢，有一次他真的剪了他某某的部分， Dia memotong bagian tubuhnya, satu hari betul-betul dia potong. 然后他后悔了。 Akhirnya dia menyesal. 哎呀，我为什么剪呐、 Kenapa saya harus memotong bagian tubuh ini? 我剪了，为什么还有犯罪的想法呀？ Setelah saya potong bagian tubuh ini, tetap aja masih ada keinginan untuk berdosa. 所以问题呢，是我们必须处理内在的。 Oleh karena itu masalahnya yang terjadi itu yang di dalam ini. 当我们处理内在， Ketika yang di dalam ini diselesaikan, 我们求主赐给我们智慧， maka Tuhan yang memberikan kita hikmat bijaksana. 好让我们可以用为了荣耀上帝的武器，凡事都可以这样使用的。 Sehingga menjadi senjata kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. 所以，当我们玩手机呀、在这个数码化时代活着， Sehingga ketika dalam dunia era digitalisasi kita main gadget handphone kita, 如果我们没有用智慧来使用，那这个成为挑战。 kalau kita tidak dengan hikmat menggunakannya, maka itu bisa menjadi satu ancaman.
可是如果我们使用为了荣耀上帝，这不是挑战，而是大机会。 Tapi jika kita gunakan di dalam Tuhan, maka itu menjadi satu kesempatan. 所以我们是要活出挑战呢，或者活出机会呢？ Maka apakah kita mau hidup dalam ancaman itu? Apakah kita menjadikan ini sebagai kesempatan yang baik? 不一样在哪里？就是它的用途，它的动机。 Perbedaannya di mana? Itu di mana motivasi seseorang menggunakan teknologi ini. 我们现在要求主来帮助我们。 Kita mohon Tuhan menolong setiap kita. 当我是数码化的挑战，我过瘾了，不是我扔我的手机，我活到这个森林里面。 Pada saat kita kecanduan akan digitalisasi ini, kita bukan membuang kepada gadget kita ini 或者跑去森林， atau masuk ke dalam hutan. 但是我们要好好把我们的思想，把我们的身体，主啊，求你来帮助我，我要把我的意念钉在十字架上，赐给我新的生命。 Tapi yang pertama kita lakukan menyerahkan seluruh bagian tubuh kita ini kepada Kristus, sehingga Kristus yang memakai seluruh bagian tubuh kita ini untuk kemuliaan namanya. 最后， Yang terakhir, 在数码化的时代，我们也必须维持真理。 di dalam zaman era digitalisasi kita harus terus untuk berjuang demi kebenaran yang sejati. 我们看到14节， Dalam ayat 14, 你不是被罪掌控了， engkau tidak lagi dikuasai oleh dosa. 你没有在律法之下， Engkau tidak lagi di dalam bawah hukum Taurat, 而是在恩典神的爱之下。 tapi di dalam anugerah dan kasih Tuhan. 经文什么意思呢？ Firman Tuhan ini maksudnya apa? 当我们在罪掌控的时候，意思是 I am wrong。 Ketika kita di dalam dosa, kita menyatakan bahwa kita yang bersalah. 如果在这个律法之下呢，意思是我知道 what is right, what is wrong。 Di dalam kita di bawah hukum Taurat, kita tahu apa yang benar dan salah. 但是在恩典之下，我不但知道我以前是错，我现在知道哪一个是对，哪一个错。现在我也能够有力量活出对的，放下错的。 Tapi di zaman anugerah bukan hanya kita tahu kita salah dan kita tahu yang benar dan salah, tapi kita sekarang dimampukan untuk hidup menang atas dalam hidup berkemenangan. 因为经文告诉我们，你现在不是罪的奴役了， Karena kita tidak lagi di bawah sebagai hamba dari dosa. 你是真理的奴役呀。 Kita sebagai hamba kebenaran. 保罗使用奴役， Sering di dalam kitab Roma itu mengatakan kata-kata hamba. 这个在保罗的时代，奴役，当我们救赎他，他就成为属于我们的，他必须侍奉新的主人。 Maka ketika kita memerdekakan seseorang dan hamba ini mengikuti Tuhan yang baru, 他必须听反他的主人所说的。 dia harus setia mendengarkan perkataan Tuhan yang baru ini. 这个是在罗马时代的文化里面， Inilah waktu itu di zaman Roma. 可是基督徒不一样， Dan sebagai orang Kristen kita berbeda. 他的奴役的概念是跟罗马时代是不一样的。 Di mana hamba dengan hamba dan zaman Roma itu berbeda. 如果呢，在保罗时代是我救赎你，你必须服侍我。 Kalau di zaman Roma, ketika kita membebaskan seseorang, maka orang itulah menjadi hamba kita, menjadi budak kita. 可是在这个圣经里面找出了这样的另一个想法：当我救赎一个仆人的时候， Tapi ketika dalam firman Tuhan mengatakan kita dibebaskan daripada hamba dosa, 你不单单成为奴役来顺服主人， bukan hanya engkau menjadi hamba lagi untuk mentaati Tuhanmu yang baru. 你现在是我的儿子，我现在你的父亲。 Tapi kita menjadi status yang baru, kita menjadi anak daripada Bapak kita. 当保罗叫做这个在腓利门书叫一个叫 Onesimus 是仆人，当时的奴役。 Sehingga Onesimus pada saat itu menjadi budak di dalam kitab Filemon itu. 但是保罗见他的时候，他不是说：“哎，你是我的下手啊。”没有， Dan Paulus tidak mengatakan itu sebagai hambanya. 是我亲爱的儿子啊， Tapi dikatakan anakku yang 我 kukasihi, 亲爱的弟兄姐妹啊。 saudaraku yang kukasihi. 当我们从这个罪的奴役被耶稣释放之后， Ketika kita dibebaskan dari dosa oleh Yesus Kristus, 我们必须顺服我们的主人。 maka kita taat kepada Kristus. 但是我知道，我顺服的是我们的父亲， Dan kita taat adalah kepada Bapak kita. 我们的父亲要我们成为好，你必须爱这个真理，而不是爱罪了。 Sehingga Bapak kita mau kita mengasihi kebenaran, bukan lagi mengasihi dosa. 如果以前我们是这个 hamartia 使用是女性的用词，
Dulu kata hamartia itu menggunakan kata feminim. 这个保罗使用这个真理，也是使用女性的 Dikatakan 这个词汇。 Kebenaran juga menggunakan kata feminim. 为什么？ Mengapa? 因为我现在啊， Karena sekarang 我是对真理比较感兴趣了。 saya begitu menyukai akan kebenaran. 哇，真理可以吸引我。 Kebenaran begitu menyukakan hati saya. 如果反罪的事情，这个不是成为能够诱惑我，不是我感兴趣的事情了。 Dan dosa tidak lagi bisa menggoda saya. 所以今天呢，我们反很多资料啊，我们必须回到圣经，我们必须检验。 Oleh karena itu begitu banyak informasi yang masuk, kita harus memakai firman Tuhan sebagai standar untuk menyaring setiap informasi yang masuk. 比如说，有人跟你说， Misalnya ada yang berkata, 我们现在不要去教会了， oh sekarang kita tidak perlu ke gereja lagi. 因为现在网络很多崇拜了。 Karena kita bisa kebaktian secara online. 因为呢，最重要是基督耶稣， Yang penting Kristus di dalam hati saya. 对吗？ Betul nggak? 来，我们一起打开圣经看。 Mari kita buka firman Tuhan. 哎，经文告诉我们， Firman Tuhan mengatakan, 是我们每个人必须跟神之间有建立关系， ya kita harus bangun relasi kita dengan Tuhan. 但是必须跟弟兄姐妹人之间一起关系，一起团契，一起成长。 Tapi di sini firman Tuhan mengatakan kita juga bersama-sama dalam satu perkumpulan untuk bertumbuh bersama-sama. 有人说，我们不要去打疫苗， Ada yang mengatakan gak usah pergi vaksin lah. 因为打疫苗是666，是反基督的。 Karena vaksin itu antikris, ada 666 di dalamnya. 哦，好，来，我们回到圣经看， Mari kita buka firman Tuhan. 回到最好的神学， Bagi kita berteologi yang sebenar-benarnya. 然后我们看到666什么意思？ Apa itu 666 dalam firman 这 Tuhan? 个跟 COVID 有什么关系呢？ Apa hubungannya dengan COVID? 所以当世界告诉你，你在网络展现的跟现实不需要一样。 Sehingga ketika engkau mendapatkan informasi dari dunia maya, engkau tidak bisa langsung menerimanya saja. 有人教你，你在网络所展现的跟现实不一样没问题。 Ada yang mengatakan bahwa apa yang kau dapat dan dalam dunia nyata itu nggak sama, nggak apa-apa. 我们可以在网络上成为好人，在现实不要成为好人也没问题。 Engkau dalam dunia maya bisa menjadi orang baik, ketika dalam dunia nyata engkau menjadi orang jahat, nggak apa-apa. 真的吗？ Apakah betul 那 demikian? 就回到圣经怎么看吧。 Kita lihat firman Tuhan yang mengatakan apa yang sebenarnya. 所以如果是圣经告诉我们，我们无论看得见没有看得见，有人看没人看，我们是站在神的面前。 Firman Tuhan mengatakan apapun yang engkau lakukan, baik dilihat manusia maupun tidak dilihat manusia, engkau terbuka di hadapan Tuhan. 没有隐藏的， Tidak ada yang bisa disembunyikan. 所以你在网络上跟现实一定要一样， Sehingga apapun yang kau lakukan di dunia browsing dan juga dalam dunia nyata haruslah sejalan. 因为神知道。 Karena Tuhan melihat. 如果你在网络上传福音， Kalau engkau di dalam dunia browsing engkau mengabarkan Injil. 现实也要传福音。 Dalam dunia nyata engkau pun harus mengabarkan Injil yang sebenarnya. 如果说你在这个网络上，你听了很多道，你去了很多教会， Dalam dunia browsing engkau telah bergereja banyak di banyak gereja. 但是现实你也要去教会。 Dalam dunia nyata engkau tetap harus pergi ke gereja untuk bersama-sama bertumbuh. 现实跟这个虚假的在网络上一定要一致的。 Sehingga dalam dunia nyata maupun dalam dunia browsing engkau tetap sejalan. 在这个充满诱惑、充满真理模糊不清的时代， Dalam dunia penuh godaan ini, 我们真的要回到圣经啊！ kita sungguh-sungguh harus kembali kepada firman Tuhan. 保罗关心这个问题。 Karena Paulus sungguh memperhatikan hal ini. 当时罗马的会友呢，哇，面对了很大的挑战。 Pada saat itu jemaat di kota Roma begitu menghadapi banyak sekali godaan untuk 保罗 berdosa. 看他的儿子呢，现在面对挑战， Paulus melihat anak-anak rohaninya menghadapi banyak sekali tantangan. 他写信要教导他们， Sehingga dia menulis surat untuk mengajar mereka. 好几次要去探访他们，要保护他们。 Bahkan mengunjungi mereka untuk menjaga mereka. 所以，我们作为父亲的， Sehingga kita sebagai orang tua, 我们必须照顾我们的孩子， jagalah anak kita baik-baik. 我们必须照顾彼此。 Saling menjaga satu sama lain. 如果保罗当时写信， Pada saat itu Paulus menulis surat. 我们可以做什么？ Apa yang bisa kita lakukan? 家庭祭坛， Kita bangun mesbah keluarga. 就是在家庭祭坛里面，我们可以相互分享啊。 Kita bisa dalam mesbah keluarga saling men-sharingkan satu hal satu sama lain. 哎，圣经这样说， Firman Tuhan mengatakan demikian. 你玩手机已经玩过度哦， Apabila engkau main gadget sudah sampai terlalu jauh, 你不要这样哦。
Engkau harus mengontrol dirimu. 就是在这个空间里面，我们可以相互评估、相互赞美主、相互祷告、相互成长。 Disinilah tempat kita untuk saling bersama-sama menyembah Tuhan. Ada satu ruang untuk bertumbuh bersama-sama. 昨天有一个年轻人跟我分享， Kemarin ada seorang muda yang men-sharingkan kepada saya. 我问他：“你最大的挑战是什么 Saya bertanya tantangan apa yang paling besar dalam dirimu?？” 我问10个孩子，10个孩子说手机。 Saya bertanya 10 orang mengatakan tantangan terbesar adalah gadgetnya. 然后我问他：“那你平时怎么样胜过他呢 Bagaimana engkau bisa menang atas handphonemu ini?？” 我问10个人，9个人说不能胜过他。 10 menjawab, 9 bilang nggak sanggup. 但是有人讲我能够， Tapi ada yang bilang satu mengatakan bisa. 你为什么能够呢？ Mengapa bisa? 因为我父亲、我父母提醒我， Karena orang tua saya, mama saya, papa saya selalu mengingatkan saya. 孩子可能一个人控制不了， Mungkin sebagai seorang anak mereka tidak dapat mengontrol dirinya sepenuhnya. 我们有父亲， Kita ada orang tua. 我们作为父母，我们作为大人， Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. 你和我也可能是无法控制。 Mungkin saja kita sendiri tidak sanggup mengatasinya. 我们有天上的父 Kita ada Bapa kita di surga 来帮助我们。 yang bisa menolong kita. 来，我们要不要今天回到真理呢？ Maukah kita kembali kepada kebenaran ini? 我不知道以后有什么样的挑战， Saya tidak tahu tantangan ke depan apa lagi yang terjadi. 但是相信吧， Tapi saya percaya 我们基督徒可以应付它。 kita sebagai orang-orang Kristen akan bisa mengatasinya, menang. 今天我们不单学习了这个数码化的很多挑战， Hari ini kita bukan hanya belajar tantangan era digitalisasi ini. 但是今天神的话语挑战我们每个人。 Tapi firman Tuhan juga sekali lagi menantang kita semua. 我们是否要处理我们内在的罪？ Apakah kita mau mengatasi dosa yang di dalam diri kita? 第二呢，我们是否要用智慧活在这个数码化时代？ Dan apakah kita mau dengan hikmat bijaksana hidup di dalam dunia era digitalisasi ini? 第三，我们是否要把所有的事情检验在真理之下？ Dan apakah kita semua mau menguji setiap hal yang kita terima di dalam kebenaran firman Tuhan? 来，我们一起低头祷告。 Kita masuk di dalam doa. 主啊，我们特别的感谢你， Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 在这个时刻我们学习， Pada saat ini kami belajar, 我们一个人是无能为力， kami sendiri tidaklah sanggup Tuhan. 相信有你的话语， Hanya dengan firman-Mu, 有你的坚固， hanya dengan kekuatan daripadamu, 有圣灵的引领。 dan juga pertolongan daripada Roh Kudus. 主啊，帮助我们可以处理我们内在的各种问题。 Tuhan, bantulah kami untuk mengatasi setiap hal di dalam diri kami ini. 我们愿意把所有的事情上呢，用来荣耀主你的生 Kami 命。 mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. 同时，我们要维持你的真理。 Dan juga kami mau hidup di dalam kebenaran. 这样的话，这个数码化时代并不是成为挑战， Sehingga area digitalisasi ini bukan hanya sebagai tantangan, 但是可以我们成为一个新人基督的门徒的很大的机会。 tapi satu kesempatan kami sebagai manusia baru untuk bersaksi bagi kemuliaan nama 我 Tuhan. 们这样继续祷告， Demikian kami memohon 奉靠耶稣基督得胜的名求， di dalam nama Tuhan yang berkemenangan, Kristus Yesus. 阿门。 Amin.